Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dan saya difahamkan ini adalah kelas terakhir kita tentang asas ilmu hadis. Pada siri yang lepas kita dah membahaskan tentang aspek hadis sahih dan juga hadis hasan, dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan perkongsian berkenaan dengan hadis-hadis dhaif insya-Allah. Dan kalau sahabat-sahabat semua boleh lihat di skrin, yang mana di skrin itu adalah benda yang bersangkut paut dengan hadis dhaif. Okey, yang ini insya-Allah yang kita akan sampaikan pada hari ini. Yang pada siri yang lepas kita dah tunjuk tentang hadis hasan dan juga hadis yang sahih. Kita dah juga bawa berbagai contoh tentang hadis yang sahih. Mungkin kita tak bawa contoh lagi, tapi kita dah bagi tahu antara sebuah hadis itu mestilah boleh dinilai sebagai hadis yang sahih ataupun hasan. Mestilah yang pertama sekali sanad dia bersambung, kemudian perawinya mestilah perawi yang berkredibiliti, sama ada daripada sudut agamanya, sama ada daripada sudut memorinya ataupun IQ-nya. Begitu juga hadis itu mesti bebas daripada sebarang kecacatan, baik yang zahir ataupun tersembunyi. Kalau kita tengok di skrin yang dipaparkan ini, sebuah hadis yang disebut Nabi SAW bersolat ke atas Najasyi, iaitu solat ghaib yang Nabi SAW takbir solat jenazah itu 4 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah riwayat daripada Sahal bin Abi Sahal. Sahal bin Abi Sahal riwayat daripada Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim riwayat daripada Imam Malik. Imam Malik riwayat daripada Nafi'. Nafi' riwayat daripada Umar. Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Kalau kita tengok daripada sudut kesambungan hadis ini, kita tak menemui sebarang masalah. Sebab semua adalah guru kepada guru, semua adalah anak murid kepada guru masing-masing. Ibnu Majah dengar daripada Sahal bin Abi Sahal, Sahal daripada guru dia, Makki pun dengar daripada gurunya Malik, Malik juga pernah mendengar daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Jadi daripada segi kesambungan mungkin kita tak melihat ada masalah. Kalau kita tengok daripada sudut status perawinya, lepas cek, kita juga akan mendapati bahawa semua perawi-perawi yang dipaparkan di skrin ini semuanya hebat-hebat belaka. Sahal bin Abi Sahal thiqah, perawi yang boleh dipercayai. Makki bin Ibrahim sangat-sangat hebat. Makki bin Ibrahim riwayat daripada gurunya Imam Malik. Imam Malik tak perlu lagi untuk nak kita ceritakan. Imam Malik riwayat daripada Nafi'. Nafi' seorang tokoh yang hebat, tokoh hadis yang besar di Madinah. Dan Nafi' riwayat daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita melihat daripada aspek ini sahaja, kemungkinan kita akan menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Tetapi kalau kita tengok syarat yang lain, kita bagi tahu mesti nak terima syarat hadis itu sebagai sahih, mesti ianya bebas ataupun tiada kecacatan tersembunyi ataupun yang zahir. Dan bagi pengkaji hadis, bila melihat hadis sanad ini, mereka tahu bahawa hadis ini sebenarnya tidak sahih. Tetapi hadis ini kita boleh kata sanad hadis ini adalah sanad yang batil, sanad yang salah. Kerana apa? Sebab bila dah kaji, akhirnya kita tahu bahawa sebenarnya ada berlaku kesilapan di dalam periwayatan hadis ini. Iaitu perawi dia, iaitu Makki bin Ibrahim. Kalau lihat di skrin, perawi Makki bin Ibrahim, sebenarnya dia tersilap menukilkan sanad hadis ini daripada gurunya Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Sebenarnya sanad yang betul adalah sebegini. Okey, sebenarnya sanad dia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain, yang mana daripada 15 jalan yang lain. Maksudnya jalan anak murid Imam Malik yang lain selain daripada Makki bin Ibrahim, kita akan dapati kesemua mereka sebenarnya meriwayatkan hadis ini daripada Malik, daripada Az-Zuhri, sanad belah kiri itu,
Az-Zuhri daripada Sa'id bin al-Musayyib daripada Abi Hurairah. Jadi sanad yang sebenar adalah sebagaimana sanad hadis yang diriwayatkan daripada jalan yang banyak begitu. Maka di sini Makki bin Ibrahim tersilap di dalam menukilkan hadis ini ketika dia menyebut Malik riwayat daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Sebenarnya hadis ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kat sini kita boleh bagi tahu hadis yang sahih, sanad yang sahih adalah melalui jalan hadis Abu Hurairah ini, manakala hadis daripada jalan Ibnu Umar ini sanadnya tidak betul. Itu yang saya maksudkan bahawa syarat hadis sahih mestilah komplit kalau kita nak menilai sebuah hadis itu sebagai hadis yang sahih. Baik. Hari ini kita akan masuk kepada perbahasan hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak mencakup ataupun tidak mencukupi syarat-syarat hadis sahih yang kita sebutkan sebelum ini. 5 syarat yang kita sebutkan sebelum ini, dia tidak ada syarat tersebut. Sama ada hadis yang dhaif itu berlaku kecacatan pada perawi ataupun kerana ada keciciran pada sanad. Maksudnya ada sanad yang terputus. Sama ada sanad terputus boleh kita hukum sebagai dhaif, ataupun perawi itu bermasalah, maka kita boleh hukum hadis itu sebagai hadis yang dhaif. Jadi itulah kategori-kategori kalau kita tengok nama-nama hadis yang dhaif. Belah kiri nama hadis yang disebabkan ada putus sanad, kita panggil hadis mu'allaq, ada hadis mursal, ada hadis mu'dal, ada hadis munqati', ada hadis mursal khafi, ada hadis mudallas, ada hadis kalau kita tengok belah kanan pula yang bersangkut paut dengan perawi yang bermasalah, maka hadis itu ada yang jenis majhul, hadis yang kita panggil sebagai hadis musahhaf, hadis muttarib, hadis maqlub, hadis mudraj, hadis mu'al, syadz, munkar dan juga maudhu'. Yang ni insya-Allah kita akan cuba untuk nak explain serba ringkas kerana kita dengan masa yang kita ada, kita tidak mampu untuk nak explain secara detail satu persatu. Tapi saya bagi satu gambaran untuk memudahkan kita memahami dengan lebih lanjut. Kita pergi kepada hadis yang disebabkan oleh keciciran pada sanad, iaitu hadis yang terputus sanadnya. Kalau kita tengok hadis Nabi daripada sebuah hadis itu sampai kepada Nabi, kalau tengok di gambar itu saya buat macam rantai. Rantai ni maksudnya sanad lah. Satu gelung rantai itu menggambarkan contohnya ialah satu orang perawi. Jadi adalah perawi daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita nak faham yang lebih dekat, perawi yang lebih dekat dengan Nabi SAW, yang paling belah kanan tu, yang rantai belah kanan tu kita anggaplah macam dia sahabat. Yang sebelah kiri dia lagi tabi'in, sebelah dia lagi tabi'in, sebelah dia lagi yang seterusnya. Mudah untuk nak kita faham, maksudnya daripada hadis itu daripada awal sampai kepada Nabi SAW. Baik. Kalau hadis ini tak ada sanad, melainkan sahabat sahaja. Tengok yang belah kanan tu, sahabat tu sahaja yang ada pada Nabi SAW. Ada apakah nama hadis ini? Jadi hadis ini kalau kita tengok hanya ada nama sahabat sahaja. Disebut contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi SAW. Yang dia tak sebut sanad imam tu daripada sanad dia, contoh Bukhari, dia tak sebut sanad dia sampai kepada sahabat. Maka hadis ini dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Mu'allaq. Maksud mu'allaq ni adalah hadis yang tergantung. Kalau kita tengok contohnya perawi rantaian tu dia bergayut ataupun bergantung kepada Nabi SAW. Jadi kerana itu dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Yang ni insya-Allah kita akan explain, but kita sebut secara overall dulu. Dan kalau kita tengok lagi, okey, katakan ni hadis dan hilang pula perawi sahabat. Yang belah kanan sekali tu hilang. Tak ada.
Maksudnya Bukhari daripada guru dia, kemudian tak ada nama sahabat, terus kepada Nabi SAW. Hadis sebegini kita panggil dia sebagai hadis mursal. Hadis mursal. Jadi kalau kita tengok nama-nama jenis-jenis hadis ini adalah kerana berbezanya itu kerana situasi yang kita tengok keciciran sanad tersebut. Kalau tercicir itu pada tempat yang lain, nama dia lain pula. Sebagai contoh, kalau dalam sanad tiba-tiba dua pula hilang. Dua berturut-turut hadis ni hilang. Maksudnya daripada guru dia tiba-tiba lompat ke tabi'in, lompat ke sahabat daripada Nabi SAW. Maka hadis ini kita panggil sebagai hadis yang mu'dal. Maksud hadis mu'dal ni dia ada perawi yang dua atau lebih berturut-turut hilang daripada sanad. Maka ia boleh dianggap sebagai hadis yang sangat lemah. Dan kalau kita tengok situasi lain pula, okay, let's say kita tengok terputus satu. Dekat tabi'in, hilang. Maksudnya ada terputus dekat sanad kat situ. Apakah maksud hadis ini? Hadis ini kita panggil sebagai hadis munqati', hadis yang terputus. Maksud dia. Yang itu contoh saya nak bagi, kita bayangkan kalau berlaku keputus ataupun terputus sanad tertentu, maka itulah nama dia. Baik, kalau tiba-tiba hilang, maksudnya daripada sanad tu hilang perawi dia dua tempat macam ni. Apakah nama hadis ini kita panggil? Hadis ini okey, dia hilang pada satu tempat begitu. Ataupun jadi dua berturut-turut macam ni. Yang ini adakah hadis mu'allaq, mu'dal ataupun munqati'? Maksudnya adakah hadis ini hadis yang kita sebut tadi? Yang ini kita panggil sebagai hadis yang semua boleh. Alright. Sebab dia terputus dua, maka kita panggil sebagai mu'dal. Dia cuma ada sanad bahagian atas sampai kepada Nabi, itu juga hadis mu'allaq kita panggil. Jadi itu antara overall lah kita nak tengok tentang maksud daripada hadis tersebut. Okey, kita pergi kepada lebih kurang pendetailan sikit tentang hadis dhaif. Apakah yang pertama sekali, apakah hukum kita beramal dengan hadis dhaif? Yang ini memang mendatangkan satu perbahasan yang besar lah. Di kalangan para ulama, bila kita nak terima tak hadis dhaif ataupun tidak. First sekali kita kena faham. Bila kita sebut hadis dhaif, maksudnya hadis itu tidak menepati kriteria hadis yang sahih. Mesti ada perawi yang bermasalah ataupun mesti juga ada terputus sanad di mana-mana. Maka kalau kita tengok hadis yang dhaif ini, dia terbahagi kepada dua bahagian. Satu kita panggil sebagai hadis dhaif biasa. Satu lagi kita panggil sebagai hadis dhaif jiddan ataupun hadis dhaif yang sangat lemah. Yang lemah biasa dan sangat lemah. Hadis yang sangat lemah ini boleh kata disepakati oleh para ulama, hadis yang sangat lemah tidak boleh diamalkan, tidak boleh dijadikan hujjah. Manakala hadis dhaif yang biasa, hadis dhaif yang ringan, inilah yang menjadi medan perselisihan para ulama, sama ada menerimanya sebagai hujjah ataupun ada yang menolaknya. Ini depend pada kes, depend kepada keadaan hadis tersebut. Jadi kita tidak menerima total. Ada orang dia ingat bahawa hadis dhaif boleh diterima. Tak. Kita kena tengok dan kita kena faham di manakah tempat yang boleh untuk nak kita amalkan hadis dhaif dan di mana part yang kita tak boleh nak amalkan hadis dhaif. Hadis dhaif yang boleh diamalkan oleh para ulama ataupun diberi keringanan untuk dijadikan hujjah, mestilah kena menepati 5 syarat ni. Syarat yang pertama, hadis iaitu mestilah hadis yang tidak terlampau lemah. Hadis yang terlampau lemah ni macam mana? Hadis yang palsu. Itu sangat lemah juga. Dia lebih teruk daripada sangat lemah. Ataupun hadis itu mungkar. Maksudnya di dalam hadis itu ada perawi yang pernah berdusta, dikenali sebagai pendusta. Ataupun berlaku keciciran lebih daripada satu tempat
di dalam sanad tersebut, maka hadis sebegini dianggap sebagai hadis yang sangat lemah. Ataupun perawi hadis itu kebanyakan kesnya dia meriwayatkan hadis yang salah. Persentage kesilapan dia mungkin lebih daripada 80% dia melakukan kesalahan dalam periwayatan. Kalau diriwayatkan 10 hadis, 8 ke 7 daripadanya semuanya salah ataupun semuanya bermasalah. Maka ini boleh dianggap sebagai hadis yang sangat lemah. Saya bagi satu contoh untuk mudahkan kita faham. Kalau kita ada kawan itu dia selalu olok-olok menipu kat kita. Kalau dia cerita, dia bergurau kat kita, dia selalu tipu kan. Dia kata, bila dia cakap okey esok cuti, tiba-tiba dia punya ditipu. Setiap banyak kali pula bila dia cerita kat kita, dia bawa satu maklumat, rupa-rupanya dia menipu. Jadi, kalaulah kawan kita ni banyak keadaan yang dia menipu, adakah kita bila dengar lagi berita tu daripada dia, kita nak percaya ataupun tidak? Mesti permulaannya kita akan tak boleh nak percaya. Daripada segi sangkaan kita, susah nak percaya dah orang macam ni sebab kebanyakannya dia menipu. Dalam banyak kes dia menipu. Jadi kita anggap dia sangat lemah. Jadi tak bolehlah kita nak salahkan kalau kata kita nak tolak apa yang dia bawa sebab kita tak boleh nak percaya dia sebab dia banyak sangat menipu. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, kalau ada perawi yang bermasalah macam tu, banyak sangat buat salah, banyak sangat kita tahu dia ni pernah menipu, dia ni pernah memalsukan hadis. Macam mana kita nak terima senang-senang khabar dia? Mestilah kita akan reject, kita akan tolak. Apatah lagi hadis Nabi yang kita kena lebih berhati-hati. Itulah maksud daripada para ulama, kita kena check. Tak boleh terima hadis yang sangat-sangat lemah. Yang kedua adalah kalau kita nak beramal dengan hadis dhaif tersebut, syarat ini disebut oleh Ibn Hajar, iaitu kita mestilah hadis tersebut dia ada asal. Okey, dia ada asal daripada satu-satu amalan tertentu. Misal kata hadis tentang solat duha. Ada hadis yang sahih menceritakan tentang salat duha. Boleh untuk nak kita melakukan salat duha dan ia merupakan satu perkara yang sunat. Jadi bila datang sebuah hadis dhaif dengan syarat dia tak lemah sangat, sebuah hadis yang dhaif biasa dia menceritakan tentang ganjaran tertentu tentang solat duha yang kita lakukan. Dia akan dapat sekian, dia akan dapat sekian. Kat sini sebahagian daripada para ulama memberikan kelonggaran untuk diterima. Kenapa? Sebab katanya asal hadis yang salat duha itu sabit. Boleh, kita memang dituntut ataupun disunatkan untuk nak kita salat duha. Kemudian datang hadis dhaif biasa, yang biasa yang menceritakan tentang kelebihan. Kat situ kalau kita lakukan salat duha itu dengan mengharapkan ganjaran tersebut, even kalau kata kita tersilap mengharapkan ganjaran itu pun tidak membatalkan solat duha kita tu. Sebab solat duha itu memang sunnah untuk dilakukan. Tetapi kalaulah dia tak ada asal daripada satu-satu amalan yang sabit di sisi syarak, yang itu kita tak boleh pakai hadis dhaif tu. Contoh, tiba-tiba ada satu hadis dhaif yang menceritakan yang menggalakkan kita untuk nak melakukan solat sunat pindah rumah. Contohnya, ada satu hadis dia kata kalaulah kita pindah rumah, maka digalakkan kita untuk nak melakukan solat sunat khas yang mana ganjarannya sekian. Walaupun hadis itu dhaifnya ringan, ia tak boleh diterima sebab dia telah mengada-adakan satu asas syariat yang lain. Yang mana solat sunat pindah rumah ni tak ada. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam nas yang lain.
Tiba-tiba hadis yang dhaif ni datang, dia seolah-olah membawa amalan yang baru, ganjaran yang tak ada asas. Maka kita tak boleh nak terima hadis dhaif ini. Tapi kalau amalan tu memang sedia ada yang sahih, maka kalau datang hadis dhaif itu menceritakan ganjaran dia, that's fine. Syarat yang ketiga, kalau nak diterima hadis yang dhaif ini, mestilah hadis tersebut dalam ruang lingkup fadailul a'mal ataupun hadis-hadis yang bersangkut paut dengan kelebihan beramal. Contohnya hadis yang menceritakan tentang kelebihan sesuatu amalan. Siapa yang melakukan ini, dia akan dapat sekian. Ganjaran bagi amalan sekian, dia akan dapat pahala sekian. Yang itu dipanggil sebagai fadail a'mal ataupun dalam bab at-targhib wa tarhib, iaitu kita bab menggalakkan membuat baik ataupun memberikan ancaman kepada orang yang berbuat kejahatan. Tapi ini mesti syarat dia bersangkut paut dengan syarat yang sebelum-sebelum ni. So kita kena tahu, walaupun dia menceritakan tentang kelebihan amalan, mestilah amalan itu yang pertama sekali ada asasnya dalam syarak. Kemudian mestilah kelemahan itu tidak terlampau lemah. Tapi kalau hadis dhaif itu dalam ruang lingkup hukum hakam, yang ini kebanyakan ulama tidak terima. Maksudnya, kalaulah hadis itu mencerita dhaif tetapi dia ada unsur mewajibkan sesuatu amalan ataupun mengharamkan sesuatu amalan ataupun menghukum sunat sesuatu amalan, yang ini dipanggil sebagai bab hukum hakam. Para ulama di dalam hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, mereka very strict. Mereka akan tapis dan tak ada sangat nak bagi chance. Tetapi hadis yang selain daripada hukum hakam, macam fadailul amal tadi, kelebihan beramal, ataupun dalam riwayat-riwayat sejarah, yang ini sebahagian daripada para ulama memberikan kelonggaran. Bab kata Imam Ahmad, kami di dalam meriwayatkan hadis hukum, kami ketat. Tetapi di dalam meriwayatkan hadis selain daripada hukum seperti riwayat sejarah, seperti kelebihan beramal, kami memberikan kelonggaran. Let's say kita selalu jumpa dalam riwayat sirah. Dalam riwayat sirah kita selalu mendapati ada kisah-kisah yang mungkin dari segi sanad dia tidak kuat. Tetapi dia ada diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah yang lama-lama ni. Adakah kita nak ketat daripada sudut riwayat sirah, jadi hadis yang langsung tidak menepati kriteria hadis yang sahih ataupun hasan ini kita tolak? Tak. Dalam sejarah kita tak strict dalam bab tu. Selagi kita dikata dia ada sandaran dia ada sumber dia daripada sumber-sumber sirah ke ataupun kitab-kitab hadis yang muktabar, ataupun makna hadis itu ataupun matan hadis itu tidak mengandungi perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang menyalahi agama, perkara-perkara yang pelik-pelik, maka kat situ kita boleh terima. Macam contoh, let's say dalam sirah ada menceritakan tentang kisah Ali radhiyallahu an yang tidur di katil Nabi SAW ketika Nabi SAW keluar berhijrah ke Madinah. Kisah itu dari sudut sanad dhaif, tetapi kisah itu popular diriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah. Selagi dia tak ada perkara-perkara yang boleh menolak secara total. Contohnya di dalam riwayat tersebut ada perawi yang pemalsu hadis, ataupun ada unsur-unsur pelik kat situ, ataupun let's say ada perawi-perawi yang dia cuba untuk nak menyelitkan elemen-elemen akidah yang salah, bid'ah dan seumpama, maka selagi itu kita boleh untuk nak riwayatkan ataupun kita ceritakan ataupun kita terima pakai di dalam penceritaan sirah. Sebab tu kita boleh jumpa dalam kitab-kitab sirah banyak kisah-kisah sebegini. Kemudian antara syarat yang disyaratkan oleh para ulama untuk kita beramal dengan hadis yang dhaif, mestilah hadis itu kita tidak beriktikad ianya
sahih sebab kita tak tahu dan benda tersebut tidak pasti. Cuma kalau kita renungkan syarat-syarat yang dinyatakan oleh para ulama ini, bagi kita orang awam memang susahlah untuk nak kita membezakan hadis yang daif sangat ke hadis yang tak daif sangat ke. Sangat susah untuk kita nak bezakan. Kerana benda-benda ini mungkin hanya ilmuwan dalam bidang hadis yang tahu. Sama macam contohnya kalau kita nak terima nak pakai satu ubat. Kalau orang kata ubat ni antara berbahaya dengan tidak berbahaya, mestilah kita akan rasa macam untuk nak sekiat kita tinggalkan. Tetapi kalaulah dalam diri kita ni kita percaya bahawa ubat tu membawa kebaikan lebih banyak dan risiko kemudaratan itu lebih kurang, maka kita akan berani untuk nak ambil. Tapi kalau kita tak tahu, kita takut ada benda-benda chemical yang teruk, yang ini kita berhati-hatilah. Sama juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu apa yang bersangkut paut dengan hadis hadis hukum beramal dengan hadis yang dhaif. Kemudian kita nak sentuh sikit tentang hadis-hadis, kita tak masuk secara detail tapi kita nak sembang tentang hadis muallaq. Hadis muallaq ni hadis yang bersangkut yang dia macam dia hanya sebut tentang atas sahaja, perawi yang di atas sahaja. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari, dia hidup tahun 200, dia meninggal tahun 256 Hijrah. Tiba-tiba dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar daripada Nabi SAW tanpa Al-Imam Al-Bukhari menyebut sanad yang baki daripada mana dia dengar sampai kepada Ibnu Umar itu. Maka hadis itu kita namakan sebagai hadis muallaq. Hadis muallaq ini ada hadis-hadis yang ada wujud di dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi Al-Imam Al-Bukhari bila mana ditulis hadis muallaq ni kebanyakannya sebenarnya ada sanadnya. Cumanya Imam Bukhari ni dia tak letak sebab sama ada dia tidak menjadikan hadis itu sebagai asas di dalam kitab sahihnya. Dan para ulama seperti Ibnu Hajar antara yang dah kaji semua hadis-hadis muallaq dalam Bukhari dan mereka telah hubungkan ataupun letak sanad yang komplit daripada Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Hadis mursal. Mursal ni pula adalah hadis yang dia tidak menyebutkan nama sahabat dalam sanad tersebut. Katakan daripada tabi'in direct kepada Nabi SAW. Katakan tabi'in itu Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib meninggal sekitar tahun 944 Hijrah. Sa'id bin al-Musayyib definitely dia tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dia cuma pernah bertemu dengan sahabat. Sebab itulah dia tergolong dalam golongan tabi'in. Tetapi Sa'id bin al-Musayyib bila diceritakan hadis, tiba-tiba dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata sedemikian. Kenapa dia tak sebut sahabat? Kenapa dia terus direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, so kita kena faham keadaan pada zaman tersebut, zaman tabi'in, zaman yang masih hampir lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih baru lagi. Jadi bila hanya perantara mereka ini seorang sahaja sahabat, kadang-kadang mereka tak mau sebut. Kadang-kadang dia rasa macam tak penting untuk nak sebut. Sebut je qala Rasulullah. Nabi SAW bagi tahu. Let's say macam kita lah. Macam kita contohnya, kita dengar satu nukilan daripada someone yang baru, yang mungkin masih baru lagi daripada zaman kita. Katakan, even kalau kita sebut pun, kalau kata kita dengar, katakan pemimpin lah kita kan. Let's say kalau kita dengar daripada mana-mana tokoh-tokoh ataupun Perdana Menteri kita bagi satu berita, kita pun akan cakap kadang aku dengar Perdana Menteri cakap esok akan lockdown. Tetapi kita pun tak sebut daripada mana kita nukilkan khabar itu. Kita tak cakap saya dengar daripada kawan tadi yang dia bagi tahu daripada Perdana Menteri kata, ataupun kita tak cakap pun aku ada baca dalam Facebook ke, ataupun aku ada baca. Kadang banyak keadaan kadang kita tak sebut pun benda tu. Jadi sama juga berlaku pada zaman tabi'in dulu, kadang-kadang mereka tak mau sebutlah perantara mereka.
Pada zaman itu tidak menjadi masalah sebab zaman yang begitu hampir. Cuma bila dah zaman berzaman sampai ke zaman seterusnya, para ulama mula menitik beratkan aspek penjagaan ataupun ketulinan sesebuah hadis, maka mereka mula mempersoalkan mesti kena sambung. Daripada tabi'in itu mestilah kena sebut daripada mana dia dengar hadis itu, daripada mana dia ambil hadis itu, daripada sahabat mana. Sebab tak semua tabi'in yang boleh dipercayai. Kalau sahabat boleh dipercayai, tapi tak semua tabi'in yang strong, yang boleh diterima pakai. Kecuali sesetengah daripada para ulama, dia bersangka baik pada sesetengah tabi'in yang hebat-hebat, yang menjadi rujukan utama. Mereka memberi kelonggaran daripada sudut aspek riwayat mursal tabi'in tersebut, maka mereka masih lagi terima sanad-sanad begitu. Walaupun daripada segi syaratnya seolah-olah tidak sahih. Tak boleh sebab ada terputus sanad di situ. Asalnya kita boleh nilaikan sebagai hadis yang dhaif. Tapi dalam sesetengah kes boleh digunakan budi bicara untuk kita mengguna pakai hadis-hadis mursal sedemikian. Kemudian kita ada hadis hadis munqati'. Hadis munqati' untuk mudahkan kita faham adalah hadis yang terputus di mana-mana bahagian sanad. Sama ada terputus tu 1 ke 2 ke 3 ke, kita hukum dia sebagai hadis yang munqati' ataupun hadis yang terputus. Kalau ada satu je terputus, mungkin kita kata dhaif tu ringan lah. Tetapi kalaulah dalam sanad itu ada sampai 2-3 perawi yang tercicir, yang hilang, maka itu boleh kita katakan sebagai yang sangat lemah. Why? Kerana kita tak tahu apa keadaan 2-3 perawi yang hilang ni. Boleh jadi diorang ni penipu, boleh jadi diorang ni bermasalah ataupun banyak melakukan kesilapan. Jadi kita tak mau take the chance kat situ untuk nak mensahihkan hadis-hadis mereka ini. Kemudian antara hadis yang kita boleh kenal juga adalah hadis mudallas. Hadis mudallas, iaitu hadis mudallas, maksud daripada kalimah mudallas daripada tadlis. Tadlis ni maksudnya kita menyembunyikan aib. Kita bukan nak menipu sangat, bukan maksud dia nak menipu, tapi kita macam cover line. Itu maksud tadlis. Sebagai contoh, ada orang invite kita nak makan. Dia kata, okey ustaz, jom makan tengah hari ni dekat rumah saya. Kita pula masa tu mungkin tak dapat nak hadir lah, ataupun kita tak nak hadir. Jadi kita kata, tak apalah, saya dah makan. Oh, dia pun kata, oh, ustaz dah makan. Kalau dah makan, tak apalah. Jadi dia, orang yang jemput kita tu nak jemput makan tengah hari. Dan bila kita kata kita dah makan, orang yang jemput kita tu, dia fikir kita dah makan tengah hari. Tapi kita pula bila kita kata kita dah makan, yang kita maksudkan kita dah breakfast. Itu hanya sebagai satu alasan sahaja. Jadi itulah untuk kita kata orang tu cover line. Bukannya ditipu, dia kata dia dah makan tengah hari. Tak, dia kata saya dah makan. Dalam hati dia maksud je makanan breakfast, makanan pagi. Walaupun orang yang jemput tu untuk makan tengah hari. Macam tu juga dalam hadis. Dalam hadis dia ada berlaku macam benda-benda cover line macam ni. Hadis yang mudallas ni adalah hadis yang orang tu cuba nak cover. Di dalam sanad dia ada perawi yang bermasalah, tapi dia cuba nak tampal. Dia cuba untuk nak cover. Contoh, perawi, kita bagi contoh je. Seorang perawi, nama dia katakan Saleh bin Abdullah. Saleh bin Abdullah. Perawi ini perawi yang lemah. Jadi, bila ada seorang muhaddis ni, dia sampaikan hadis daripada jalan Saleh bin Abdullah ni, dia tak sebut nama Saleh bin Abdullah. Sebab kalau dia sebut nama ni, mungkin Saleh bin Abdullah ni well known sebagai perawi yang bermasalah. But dia nak juga deliver hadis tu. Jadi dia cover sikit Saleh bin Abdullah ni dengan nama yang orang tak familiar. Contoh kalau kita kata panggilan Saleh bin Abdullah ni, orang panggil dia Abu Muhammad. Okay, jadi dia hanya sebut nama Abu Muhammad. Dia tak sebut nama Saleh bin Abdullah. Yang orang kenal Saleh bin Abdullah,
Tetapi bila disebut Abu Muhammad, orang macam, siapa Abu Muhammad ni? Orang tak kenal. Jadi ada orang ahli hadis yang dibuat macam ni. Dia nak cuba untuk nak cover line dalam dia tak nak menipu, tetapi dia cuma cover sikit aib-aib yang ada tu. Itu yang kita panggil sebagai hadis mudallas, yang mana jenis-jenis tadlis ni ada pelbagai jenis, ada yang teruk dan ada yang tidak. Boleh kata hadis yang perawi yang selalu melakukan tadlis, ini kalau banyak sangat maka dia boleh di-condemn kerana dia seolah-olah tidak begitu amanah dalam bab tersebut. Okey. Kemudian kita ada hadis yang kita panggil sebagai hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Hadis yang syadz ialah hadis yang ganjil. Maksud ganjil ni apa? Iaitu dia seorang je yang riwayat hadis tu. Okey, saya bagi satu contoh. Kita dalam kelas kita hari ini yang bersama dengan kita ada 43 orang. Ada 43 orang yang belajar hadis ni. Kemudian tiba-tiba mungkin seorang ataupun dua orang daripada ahli kelas ni dia kata, Dr. Kamilin sebut hadis sekian. Tetapi 40 orang lagi yang lebih ramai dia kata tak ada, kami tak ada dengar pun Dr. Kamilin cakap hadis tu. Yang 2 atau 3 orang ni kata tak kami dengar memang ya macam tu. Jadi bila orang dengar tentang hadis ini, adakah betul nisbah hadis yang dikatakan oleh 2-3 orang ini disandarkan kepada saya, ataupun orang nak ambil lebih ramai ni, orang 40 orang yang kata tak ada pun Dr. Kamilin sebut hadis ni. Jadi daripada segi logik mestilah kita akan pilih yang lebih ramai yang cakap. Yang 40 kata ni tak ada, kami tak dengar hadis ni, berbanding dengan 2-3 orang yang mungkin tersalah dengar ataupun tersalah faham. Jadi itu contoh hadis syadz, hadis yang pelik. Jadi kita akan ambil yang lebih stronger. Yang lebih stronger ni sama ada kita nilai daripada sudut jalan yang lebih ramai, perawi yang lebih ramai, ataupun kita tengok daripada segi memori dia. Katakan kalau 4 orang dia kata hadis sekian, 2 orang lagi kawan dia kata hadis sekian yang lain. Tetapi 2 orang ini daripada sudut hafalan, daripada sudut credibility-nya semua lagi power daripada 4 orang ni. Maka kita boleh ambil yang 2 orang ni berbanding dengan 4 orang yang tak strong ini. Jadi kita hukumkan hadis yang bermasalah tu, yang menyalahi jalan yang lebih kuat itu, kita kata dia sebagai hadis yang syadz. Jadi syadz ni juga adalah kategori hadis yang dhaif. Itu contoh hadis yang syadz. Antara hadis dhaif lagi adalah hadis kita panggil sebagai hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis yang ada orang pergi bawa masuk kata-kata yang di luar daripada hadis, dia pergi masukkan dalam hadis. Jadi orang dengar, orang ingat tu sebagai hadis. Contohnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang Nabi SAW dia kata, orang nukilkan daripada Nabi SAW kata asbighul wudu wailul lil a'qabi minan nar. Maksudnya katanya asbighul wudu ni, labuhkan air wuduk kamu. Maksudnya banyakkan air wuduk kamu. Maksudnya kalau kita ambil air sampai ke siku, jangan sampai ngam-ngam sampai siku, lebihlah sikit. Itu maksud asbighul wudu. Wailul lil a'qabi minan nar. Nabi kata balasanlah ataupun dosa ancaman neraka bagi bahagian yang tidak kena air wuduk. Maksudnya kalau kita perlu ambil wuduk sampai siku, jangan pula tiba-tiba ada part yang wajib yang kena ni tak kena, ada tumpuk-tumpuk tak kena. Jadi itu maksud hadis tu. Tapi kalau pengkaji hadis dicek satu-satu lafaz, yang sebenarnya hadis yang daripada kalam Nabi, daripada kata-kata Nabi hanyalah wailul lil a'qabi minan nar, iaitu neraka wail ataupun binasalah orang-orang yang tidak menyempurnakan wuduk itu. Tetapi kata asbighul wudu, yang kata sempurnakan atau labuhkan air wuduk kamu tu, sebenarnya itu bukan daripada kata-kata Nabi. Itu adalah kata-kata daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah dia nak bagi tahu pada orang, labuhkan ataupun sempurnakan wuduk kamu
sebab Nabi SAW kata wailul lil aqabi minan nar. Tetapi ada perawi bila didengar hadis tu dia pergi cantumkan kata-kata Abu Hurairah dengan kata-kata Nabi SAW sampai orang ingat kata-kata Abu Hurairah tu juga termasuk di dalam hadis Nabi SAW. So itu contoh hadis mudraj. Dan hadis ada juga yang kita panggil sebagai hadis maqlub. Hadis maqlub ni bukan nasi maqlub. Maqlub ni maksud apa? Maqlub ni maksud terbalik. Nasi maqlub pun kerana apa dipanggil nasi Arab nasi maqlub tu adalah kerana nasi tu dimasak secara terbalik. Tapi kita bukan nak cerita tentang hadis maqlub, kita nak cerita tentang hadis yang maqlub. Hadis yang maqlub ni ada berlaku terbalik sama ada dalam sanad ataupun di dalam matan. Contohnya, pernahkan kita dengar tentang hadis yang sahih kata antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak adalah salah satunya golongan yang banyak bersedekah, bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tidak disedari atau tidak diketahui oleh tangan kiri. Ada sesetengah riwayat yang terbalik, disebut yang banyak bersedekah dengan tangan kirinya sehingga tidak diketahui oleh tangan kanannya. Kan terbalik itu. Yang betul adalah bersedekah tangan kanan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri. Jadi ada berlaku terbalik kat situ. So yang tu kita kena confirmkan kerana itu dipanggil sebagai hadis maqlub. Begitu juga kadang-kadang berlaku maqlub ini daripada sudut sanad. Nama orang tu sebenarnya Kamilin Jamilin, tiba-tiba orang panggil Jamilin Kamilin. Nama orang tu sebenarnya Kamilin bin Jamilin, orang terbalik panggil Jamilin bin Kamilin. Jadi orang pun, kalau orang tu tak tahu, dia macam, siapa sebenarnya ayah, siapa sebenarnya anak, ataupun ini orang lain ke, ini perawi lain ke. Itu selalu berlaku. Even dalam hadis pun kadang-kadang ada terbalik, orang macam confused. Muhammad bin Abdullah ke Abdullah bin Muhammad, Kathir bin Murrah ke Murrah bin Kathir. Ada berlaku terbalik dekat situ. Kalau kita tak confirmkan dalam bab ni, itu yang nanti kita akan ingat dia adalah 2 individu yang berlainan. Bila kita tengok individu yang berlainan, kita pun akhirnya tak jumpa mana background dia dan kita boleh tersilap menghukumkan hadis itu dengan hukuman yang tidak tepat. Sebab itu penting untuk kita betul-betul clarify. Kemudian kita ada hadis yang dinamakan sebagai hadis muttarib. Hadis yang muttarib adalah hadis yang bercanggah. Okey, tetapi bukan semua yang bercanggah. Hadis muttarib ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada jalan yang pelbagai, sama kuat, tetapi memang tak boleh nak kita cantum ataupun kita gabungkan lagi makna dia. Dari segi kekuatan, kedua-duanya kuat. Alright. Tapi kalaulah kita kata satu kuat, satu lemah, kita nampak bercanggah hadis itu bukan kita panggil sebagai hadis yang muttarib ataupun bercanggah. Sebab yang lemah tu kita tolaklah awal-awal. Kita ambil yang kuat. Tetapi kalau nampak bercanggah, tetapi dua-duanya jalan tu kuat, daripada segi makna hadis itu cannot be, tak boleh nak difaham otherwise. Yang memang tak boleh nak dicantumkan lagi. Maka barulah hadis itu dihukum sebagai muttarib. Cumanya kita nak hukum hadis itu sebagai muttarib bukan mudah dan tidak banyak hadis yang kita boleh lakukan sedemikian. Adalah sesetengah tempat. Tapi kalau kita boleh lagi ihtimal, takwil, kita boleh lagi memahami macam let's say ada hadis mengatakan bahawa al-fakhidhu min al-awrah. Paha itu sebahagian daripada aurat untuk lelaki. Tetapi ada juga tiba-tiba hadis lain yang juga sahih meriwayatkan ada Nabi SAW ada tersingkap hujung sikit daripada dia punya paha. Jadi kat sini adakah kita nak kata hadis itu bercanggah? Kedua-dua hadis itu sahih. Kita tak kata hadis itu bercanggah. Sebab makna dia masih lagi kita boleh fahami ataupun kita boleh ta'wil dan kita boleh cantumkan maksud dia. Contohnya, maksud daripada Nabi kata paha lelaki itu sebahagian daripada aurat, yang itu yang dimaksudkan adalah kita kata aurat yang kecil.
Tetapi bila ada kadang-kadang sometime yang macam Nabi SAW pernah tersingkap masa dia tengah berperang, ataupun ada serta riwayat dia syak disebut masa Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat baik dia macam Abu Bakar dengan Umar, yang mana dia bukan ada orang-orang yang bukan mahram luar daripada sudut itu, maka ada sikit kelonggaran kat situ. Tapi dia bukan maksudnya peha yang atas, dia hanya peha-peha yang hujung-hujung. Kat situ ada percanggahan. Tak ada percanggahan lah, tetapi antara contoh hadis yang dihukum atau ada percanggahan daripada sudut makna yang tak boleh nak dihimpunkan lagi, contohnya hadis tentang riwayat satu, hadis Anas radhiyallahu an, dia kata sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Anas bagi tahu aku solat di belakang Abu Bakar, di belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar. Mereka ini bila disolat dia terus start dengan alhamdulillah, yang mana mereka ini tidak membaca bismillah ketika membaca Fatihah. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua menyebut la yaqrauna bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak membaca bismillah. Riwayat ketiga sebut la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dalam riwayat lain kata la yutrakuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak meninggalkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. So mana satu yang betul? Yang tidak menyaringkan ke, tidak membaca ke, ataupun tidak meninggalkan? Even ada pula riwayat lain kata kanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillah, ataupun bismillah. Maksudnya ada juga riwayat kata mereka ini bermula dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi daripada sudut makna memang confirm ada percanggahan dekat situ, maka sebahagian daripada para ulama menilai hadis-hadis ini sebagai muttarib yang tak boleh nak dipakai salah satu daripadanya. Jadi kategori hadis-hadis begini kita anggap sebagai hadis yang yang lemah daripada sudut itu. Sebab ini membuktikan ada perawi yang tidak memiliki ingatan yang sempurna. Mereka tersalah meriwayatkan hadis itu begini, begitu, begini sampai nampak bercanggah dekat situ. Kemudian kita ada hadis yang dipanggil sebagai hadis yang musahhaf ataupun hadis yang muharraf. Hadis yang musahhaf dan muharraf ni untuk mudah difaham hadis yang kan kita tahu tulisan bahasa Arab dulu dia tak ada titik. Jadi bila tak ada titik, ada kemungkinan kita akan baca lain, salah. Cuba kita bayangkan Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Cuba bayangkan raiba, kalimah raiba tadi tu tak ada titik pada ya dan tak ada titik pada ba. Ditulis macam tu je. Kita kalau kita tak mahir, apa yang kita nak baca? Tak ada titik. Raiba ke, Zaita ke, Zaina ke, Raina ke pun boleh. Sebab tak ada titik dan kita tak tahu. Tapi benda ini hanya boleh diketahui melalui kita talaqi, melalui kita belajar secara lisan, secara oral daripada guru-guru dan kita tahu cara bacaan. Begitu juga dalam hadis. Ada berlaku tashif. Ada berlaku orang tersalah nama. Contohnya, nama perawi itu nama dia Murajim. Tetapi ada ulama tersalah dia sebut Muzahim. Dari segi titik, kalau tak ada titik boleh baca Murajim, boleh baca Muzahim. Tetapi kalau kita sebut Murajim, which is yang salah, ataupun Murajim betul, Muzahim yang salah, means macam orang nanti akan cari siapa pula Muzahim ni. Jadi orang cari tak jumpa siapa itu Muzahim. Jadi dia kata Muzahim ni perawi yang tak dikenali. Sedangkan dia adalah Murajim. Yang mana Murajim itu perawi yang ada terjemahan yang dikenali. Jadi itu akan menyebabkan implikasi ketika kita sedang menilai sesebuah hadis. Itu hadis yang musahhaf ataupun muharraf.
Okey, so itu lebih kurang apa yang kita nak kongsikan tentang hadis yang dhaif. Sebenarnya ada kita, untuk saya ringkaskan, ada juga hadis, kita nak cerita tentang hadis maudhu', hadis yang palsu. Yang ini melibatkan masa yang lebih lah, tapi tak apa, kita cuba rumuskan. Hadis yang palsu ini, bila kita boleh hukum dia sebagai hadis yang palsu, antaranya bila ada perawi di dalamnya yang pernah mendustakan hadis Nabi ataupun memalsukan hadis Nabi. Begitu juga kalau dilihat bahawa hadis ini konten dia menyanggahi syarak. Dia adalah, kita kata, guideline yang boleh kita sentuh sebenarnya. Macam mana kita nak tahu hadis itu sebagai hadis yang palsu? Dia ada ciri-ciri, dia ada bau-baunya, dia ada macam kepelikan. Mereka yang selalu meneliti hadis Nabi, mereka akan tahu, oh ini tak bunyi macam hadis Nabi. Contohnya, bila orang kata disandarkan, dia kata kat Nabi SAW bahawa Allah itu diciptakan daripada peluh kuda. Menyanggahi syarak, menyanggahi akidah kita. Yang mana akidah kita, Allah itu tidak menyerupai apa-apa makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tiba-tiba ada hadis palsu yang orang buat macam tu. Confirm kita tahu, dengar ni pun ini bukan hadis Nabi. Ataupun contohnya tiba-tiba Nabi tengah cerita pasal tentang nasi. Ada sebuah hadis yang diorang duk cerita kan. Kalau kita buka dekat belakang ni, kat atas ni ada kitab-kitab yang khas berkaitan dengan hadis palsu. Kalau kita buka adalah hadis-hadis palsu tu, macam-macam hadis pelik-pelik kita boleh jumpa. Ada yang sampai nasi pun nak memalsu. Dia tak nak bagi orang makan nasi buang-buang. So dibuat, dia kata, oh Nabi SAW kata, kalaulah nasi itu hidup, dia jadi manusia, dia mesti adalah manusia yang paling penyayang. So makanlah nasi itu sampai habis. Terus kita dengar pun pelik, tak ada bunyi macam ayat-ayat Nabi pun. Kalau kita selalu telaah ayat-ayat Nabi, kita tahu macam mana dia ada kind of aura di situ yang itu ada banyaklah kaedah kalau kita nak tahu tentang hadis palsu yang itu insya-Allah kita kalau ada kesempatan kemudian masa lah, sebab kita kena tahu tentang apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan orang memalsukan hadis Nabi. Kenapa munculnya hadis-hadis palsu, daripada sejak bila ada hadis-hadis palsu, apa kaedah ataupun dawabit yang kita boleh nak faham tentang hadis-hadis palsu, supaya kita tahulah ini hadis yang palsu ataupun tidak in general. So insya-Allah itu di lain masa lah kita sentuh. But the last thing is, saya nak sentuh sikit tentang ini. Okay, alright, tentang ini. Orang mungkin selalu dengar tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir, hadis ahad? Yang ini, pembahagian hadis ini, dia tak ada kaitan dengan tadi. Maksudnya, kalau tadi itu dhaif ke sahih hasan ni semua pembahagian hadis mengikut statusnya. Tetapi yang ini pembahagian hadis mengikut bilangan jalan. Okey, kalau kita nak faham, bila orang kata apa hadis mutawatir ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada banyak jalan. Sangat banyak jalannya. Berapa bilangan jalan tu? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata lebih daripada 3, ada yang kata ikutlah. Tapi yang kita rasa macam bilangan dia banyak, sampai mustahil untuk mereka ini bersepakat untuk berdusta. Itu dia punya guideline. Maksudnya daripada setiap level, daripada kita punya generasi guru kita sampai generasi atas guru kita, generasi atas lagi, sampai kepada generasi sahabat, yang ramai sangat orang yang meriwayatkan hadis tersebut, maka hadis tersebut boleh dianggap sebagai hadis yang mutawatir. Dan basically hadis yang mutawatir antara the highest level of hadis yang sahih, disebabkan dia punya jalan yang sangat-sangat banyak. Manakala selain daripada mutawatir, itulah kita panggil sebagai hadis ahad. Hadis ahad ni yang terhad sikit bilangan dia. Hadis yang masyhur ada lebih kurang 3 atau lebih sikit dia punya jalan dia. Hadis aziz yang ada 2 bilangannya. Hadis yang gharib yang cuma ada 1 jalan. Adakah hadis ini dhaif ataupun sahih? Depends. Ada hadis gharib yang sahih walaupun 1 jalan, hadis itu sahih.
Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis itu cuma satu jalan dalam Sahih Bukhari dan itu sahajalah, sahabatnya satu, tabi'innya satu, tabi'innya satu. Hanya satu tu je yang riwayatkan. Itu hadis gharib. Tetapi hadis itu hadis yang sahih. Hadis aziz yang ada dua jalan, kuat sikit. Hadis masyhur ada yang popular, tapi yang popular tak semestinya sahih. Ada juga hadis yang popular tetapi ianya palsu ataupun lemah. Jadi ini pembahagian hadis mengikut jalan. Dia tak ada kena-mengena dengan hadisnya sahih ataupun dhaif. Hadis mutawatir insya-Allah hadisnya sahih, dan ulama ada kitab yang khas kumpul hadis-hadis yang dilihat sebagai hadis yang mutawatir. Manakala hadis ahad adalah hadis yang masih menjadi medan kajian dan ijtihad daripada para ulama. Ada yang nak kata sahih, ada yang nak kata dhaif. Baik, kita pergi kepada soalan yang ada insya-Allah dengan masa yang ada ini. Okey, ada yang bertanya saya pertama sekali tentang buku apakah yang baiklah untuk kita, buku apa ni lah, untuk hadis. Okey, apakah buku yang hadis yang mudah untuk nak kita faham? Okey, sebenarnya ada beberapa kita buku lah yang ditulis dalam bahasa Melayu menceritakan tentang asas ilmu hadis, walaupun tidak banyak, tetapi adalah antaranya adalah buku ni, mudah ni. Asas Kenali Ilmu Hadis, Sahih, Dhaif dan juga Palsu. Yang ini ditulis oleh Profesor Madya Dr. Sayuti bin Abdul, bekas pensyarah di UIA. Buku ni simple, mudah untuk nak kita tahu serba ringkas. Dia tak bincangkan secara detail yang confuse. Dia sesuai untuk orang-orang awam yang nak mengenali tentang asas ilmu hadis. Itu juga baik. Kemudian kita ada soalan yang kata, Ustaz, pengikut Syiah itu memberikan saya keliru kerana Islam. Adakah perbuatan mereka sudah terkeluar kerana tidak ikut hadis atau agama mereka itu kufur? Okey, Syiah adalah satu benda yang even para ulama yang besar pun mereka tidak berani mengkufurkan secara individu. Tetapi kita bagi tahu mana-mana sebab Syiah dia ada banyak golongan. Ada yang tahap ekstrim yang sampai banyak kekufuran, ada juga yang tahap ringan macam kelompok Zaidiyah. Yang mana kelompok Zaidiyah ini dia tak ramai, tetapi adalah yang sekarang ni mereka ini di Yaman. Mereka ni cuma berbeza biasanya daripada sudut akidah bab tentang khilafah ataupun dalam bab sahabat. Mereka tak sampai tahap mengkufurkan sahabat. Dia cuma melihat bahawa Ali itu yang lebih utama. Tetapi grup-grup Syiah yang lain yang sampai mengkafirkan para sahabat, sampai menolak hadis-hadis yang sahih disebabkan mereka kufurkan sahabat, dan hadis ini mengikut jalan para sahabat. So definitely mereka ini kita kena berhati-hati. Siapa yang mengatakan qaul yang kufur, maka boleh kufurlah mereka. Tapi benda ini tidak boleh dihukum secara umum, tetapi hukum secara tidak dihukum secara individu, tetapi kita kata sebagai umum. Siapa yang kata pandangan begini, maka dia boleh jatuh kufur dalam bab tersebut. Ada yang tanya tentang hadis. Pertama tadi tentang hadis salat ghaib. Kalau ikut jalan Ibn Majah, perawi tersilap menukil. Tapi daripada jalan Bukhari yang benar. Adakah tidak boleh dipakai walaupun matanya sama? Bolehlah. Sebab daripada jalan Bukhari itu jalan yang betul. Jadi hadisnya matan kita pakai yang matan Bukhari sama, tetapi daripada segi jalan sanad kita kena sabitkan mana jalan yang betul. Which is dalam jalan yang Bukhari dan lain-lain itu yang betul, tetapi jalan yang tersalah daripada jalan Ibnu Majah, yang ini kita kata sebagai syadz ataupun ganjil, dia tersalah, dia dhaif, dia tersalah dalam menukilkan hadis ini. So kita tak boleh isbatkan sanad Ibnu Majah. Kita tak boleh nak kata sanad Ibnu Majah ini menguatkan hadis Sahih Bukhari. Tak, sebab sanad tu is originally salah. Itu sahaja bab tersebut. Tapi daripada segi matan boleh, sebab dia sabit daripada jalan lain yang sahih.
Ada juga Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, disebabkan apa banyak negeri tidak memberi kebenaran tauliah kepada golongan pembaruan masuk ke negeri untuk bertauliah? Boleh Doktor jelaskan? Ini soalan yang saya kira memang itu situasi yang berlaku. Setiap negeri kuasa agama, kat Malaysia ni, kuasa agama ini di bawah sultan ataupun raja di negeri. Kalau dalam konteks wilayah sahaja, kerana dia tak ada raja ataupun sultan, dia bawah Yang di-Pertuan Agong. Dan kesultanan ini akan pegang jabatan agama negeri. Jadi sultan-sultan ataupun raja, dia akan ikutlah apa yang dinasihatkan oleh pihak berautoriti negeri. Dan kebanyakan daripada mereka yang memegang autoriti di negeri ini, mereka yang mungkin tidak sepandangan dengan mereka yang mereka label itu. Jadi oleh kerana itu menjadi lumrah orang-orang yang memegang kuasa, mereka tak maulah kalau kata ada elemen-elemen orang yang boleh menggugat apa yang mereka bawa selama ini. Jadi mereka masih lagi majoriti, sebab itulah kebanyakannya sama ada yang terlampau very strict dalam bab tersebut, sampai kalau kita ada program dibatalkan. Itu ada dan berlaku pada saya juga bulan ini. Ada few kuliah saya dia ada beberapa negeri ini dibatalkan kerana isu inilah. Ada beberapa negeri yang walaupun mereka tidak memberikan tauliah, tetapi dia masih lagi bertoleransi selagi mana kita tak mungkinlah tak menyentuh isu-isu yang mereka anggap mereka tak mau disentuh. Dan itu ada beberapa negeri yang seperti saya juga dapat peluang ke sana, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Tugas kita sebenarnya satu je, kita nak sampaikan dakwah, kita nak ajarkan kepada masyarakat. Mereka takut kita menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Mereka takut kita ajar kepada masyarakat something yang mereka rasa lain daripada apa yang mereka ajar. Tapi saya katakan ini kita hidup di zaman yang very open. Kalau tak diberi tauliah, kita ada internet. Manusia boleh dapat maklumat semua daripada hujung jari. Even tengok kelas kita sekarang daripada Melbourne, Australia. Yang mana walaupun tuan-tuan perempuan, sahabat semua daripada Melbourne, jauh di negeri orang, tetapi still boleh mengikuti kelas saya di negeri saya ini. Masih boleh. Jadi tak ada point sangat untuk nak kita begitu bermusuh untuk nak menghalang daripada bergaduh daripada isu tauliah. Bagi saya boleh kita nak buat tauliah ini daripada sudut kita nak kontrol supaya tak adalah mereka-mereka yang contohnya menyampaikan ajaran yang pelik-pelik, yang ajaran sesat dan seumpamanya untuk nak menyelit, untuk mengajar di masjid-masjid ke untuk orang-orang awam. Itu penting jugalah daripada sudut itu. Tetapi orang yang memegang kuasa ini sepatutnya dia faham, dia tahu sama ada kita ini adakah orang yang betul-betul nak merosakkan masyarakat. Adakah kita ni orang yang sekadar nak menyampaikan ilmu. Adakah kita ini, dari bab tu sepatutnya kita bertoleransi. Dan tak wajar saya merasakan bahawa sampai ke mufti sendiri pun tak diberi kebenaran. Even mufti pun tak boleh untuk nak memberikan kuliah atau ceramah atau apa-apa di negeri lain kalau tidak mendapat autoriti. Sedangkan mufti adalah pihak yang paling tinggi autoritinya di sebuah negeri. Muftilah yang memegang kuasa agama di sebuah negeri. Not even menteri besar pun yang boleh kacau kuasa mufti daripada sudut keagamaan. Tetapi bila dimasuk ke negeri orang lain, seolah-olah boleh di-ban. So saya rasa macam ini satu suasana yang kurang sihat di dalam negeri kita. Tapi insya-Allah moga-moga kita manfaatkan segala wasilah yang ada dan Allah berikan kita kemudahan. Alhamdulillah sejak PKP ni subhanallah ramai daripada kita mula belajar dan kenal tentang pengajian online ini. Even dulu pun kadang-kadang kita runsing kalau kata kita nak pergi mengajar dekat rumah-rumah orang pun kita adalah perasaan cemas tu kan, sebab takut ada orang report ke itu ke ini ke. Tapi bila
sampai ke zaman COVID PKP ni, ramai kita belajar tentang untuk menguruskan kuliah online. Alhamdulillah, even merata-rata sekarang ni kuliah online kita dihidupkan, dan itu telah mempermudahkan kita semua, dan lebih selamatlah daripada sudut begitu. Alhamdulillah, kita manfaatkan insya-Allah apa yang Allah telah berikan kita kemudahan. Moga-moga Allah berkati kita semua. Mungkin saya jawab lagi beberapa soalan yang berkaitan. Okay, mungkin kita tak dapat nak jawab semua soalan kerana masa yang terhad. Ada yang tanya, Ustaz, apakah golongan Syiah mempunyai metod yang sama seperti golongan Sunnah dalam istilah ilmu hadis, sahih, dhaif dan lain-lain? Dalam beberapa tahun yang lepas, saya ada melihat ada sebuah tesis master atau PhD yang ditulis tentang perbandingan ilmu hadis di antara Syiah dan juga Ahli Sunnah. Ada beza yang agak besar. Kerana disiplin mereka menerima hadis itu berbeza. Sebab itu kebanyakan hadis kita mereka tak terima, dan kebanyakan hadis mereka juga kita tak terima. Kerana disiplin yang berbeza. Kalau kita tengok kebanyakan daripada Syiah hari ini yang melaknat ataupun sampai mengkafirkan para sahabat. Hadis-hadis daripada jalan para sahabat yang mereka kafirkan ini mereka tak akan terima. Jadi macam mana mereka nak terima hukum. Sebab itu banyak perbezaan sebenarnya, bukan hanya daripada sudut fiqh tetapi daripada sudut akidah. Sahabat adalah kunci kepada ilmu hadis kita. Kerana itu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dia mengatakan bahawa orang yang tak ada siapa yang cuba mencela sahabat ini melainkan orang zindiq. Orang yang mempunyai niat jahat kepada agama. Sebab apa? Sahabat inilah yang memegang kunci agama. Kalaulah kunci agama ini berjaya dihilangkan, berjaya diruntuhkan, maka habislah agama ni. Bila orang kafirkan sahabat, padahal sahabatlah yang membawa agama ini kepada kita. Mereka yang menyaksikan Rasulullah, mereka lah yang menyampaikan agama ini kepada generasi yang seterusnya. Kalau kita tolak sahabat-sahabat ni, maka kebanyakan daripada sumber agama kita itu akan hilang. Dan hanya ada beberapa individu sahaja yang kita guna pakai, maka itulah yang menjadi benda-benda yang mengarut-ngarut di dalam ajaran mereka ini, sampaikan benda-benda yang pelik lah, yang jauh berbeza berbanding dengan kita dalam bab tersebut. So it's very important untuk nak tahu tentang perkara ini. Baik, sekarang pun mungkin sudah hampir pukul 7 dan di sini juga sudah hampir waktu maghrib insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu setakat ini di sini, dan saya difahamkan bahawa ini adalah kuliah akhir kita tentang asas ilmu hadis. Moga-moga insya-Allah Allah berkati kelas kita dan ada sedikit sebanyak kefahaman yang kita boleh ambil bersama. Jazakumullahu khairan kathiran saya ucapkan kepada semua. Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih. Kita jumpa lagi semua. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih. Terima